Alright, Bismillahirrahmanirrahim. So saya akan terangkan how to calculate the apa ni, the salary or wages for Shah, Irwan, Fika dan juga Husna. So this is December 2019. So bila you tengok dekat soalan ini, okay, berdasarkan kepada soalan, dia mention Shah and Husna, Shah and Irwan adalah dia dibayar based on output, okay, dan Fika and Husna are paid based on hourly rate. So the business provided the following information for the worker for the month of November 2019. So Shah, so kita tengok Shah macam mana dia kira untuk Shah. So untuk kira Shah, Shah menggunakan output base. So output base dia akan menggunakan straight piecework scheme yang mana setiap satu good unit produce dia akan dibayar RM1.20. Yang rejected dia akan bayar half from the normal rate, and the guaranteed minimum wage adalah RM625 per week. Okay, di mana Shah telah mengeluarkan 2,200 unit termasuk 10. So apa yang kita perlu kira adalah you kena kira dulu the good unit, sebab good unit dia punya rate dia adalah berbeza kan. So good unit bersamaan 2,200 tolakkan dengan 10. Okay, so you akan dapat 2190, dan 2190 ni lah yang you akan darabkan dengan RM1.20. Okay, so you akan dapat 2628. Dalam masa yang sama, the rejected unit, okay, unit dikira juga, iaitu 10 darabkan dengan RM half, so 60 sen. So you akan dapat RM6. So you akan tambahkan dengan 6, you akan dapat RM2634. Dan you need to compare with the GMW. GMW 625 per week. So darabkan dengan 4 minggu untuk dapatkan 1 bulan. So 625 darabkan dengan 4, you akan dapat RM2,500. Okay, so bila kita nak tengok sama ada kita nak bagi dia minimum wage ataupun yang kita calculate, so kita compare kan. Kalau you tengok yang calculation ini lebih tinggi daripada GMW, makanya wages adalah RM2634. Okay, sebab dia lebih tinggi daripada minimum. Right, so itu adalah untuk Shah. Okay. Untuk Irwan pula. So Irwan dia menggunakan differential piecework. Okay. Bila differential piecework, you kena refer kepada sama juga kita akan menggunakan good unit. So kita kena refer kepada table yang diberikan. Yang rejected kita akan bayar sebanyak 50 sen per unit. Dia entitled juga untuk minimum wage 750 per week. Okay, yang mana Irwan telah mengeluarkan sebanyak 2,100 unit termasuk 6 yang rejected. So kita akan kira untuk Irwan pula. Sementara tu saya akan padam semua ni dulu yang mengambil sedikit masa dan membuatkan saya rasa lambatnya. Okay, tak apa. Yang penting kita usaha gitu. Okay. Alright ya, kejap. Memang dia tak boleh ke nak buat semua banyak-banyak sekaligus? Okay, so kita tengok Irwan slowly but surely. Okay. Irwan macam mana nak kira? So kalau kita kira the good unit dulu. Good unit sama dengan 2,100 tolakkan dengan 6. You akan dapat 2094 unit. So 2094 ni lah yang you akan refer kepada table yang diberikan. So up to 500. So 500 yang pertama darabkan dengan 90 sen. 500 yang kedua darabkan dengan RM1.20. Okay.
tambahkan dengan 1000. Above 1000, darabkan dengan RM1.50. Kenapa saya buat 500, 500 dan 1400? Kalau you tengok sini, up to 500, daripada 10 ke 500, rate yang diberikan adalah 90 sen. Tetapi kalau you buat lebih daripada jumlah 500 unit, you akan entitled untuk mendapat rate yang lebih tinggi. Okay, so 501 ke 1000 ada 500 dalam kurungan yang tu, dan 1000 ke atas, sekiranya you boleh produce 1000 ke atas, you akan entitled untuk RM1.50 satu unit. Okay, so differential piecework rate ataupun differential piecework scheme ni, dia encourage to the employee untuk mengeluarkan lebih banyak produk. Okay, lebih banyak production. Lagi tinggi production yang dikeluarkan, lagi tinggi rate yang akan diberikan kepada employee tersebut. Cuma dia akan bergantung kepada differential satu persatu, batch by batch. Okay, you tak bolehlah tiba kalau dia kata 2094 kan, tetapi you terus ambil, kita tengok table above 1000 RM1.50, you pun darabkan dengan RM1.50. No, itu adalah straight piecework rate. Salah. So apa yang you perlu buat, you kena buat satu per satu seperti mana yang saya telah tunjuk. 500 yang pertama, berapa ringgit? 500 yang kedua, berapa ringgit? So 500 tambah 500 dah 1000. Tambah lagi yang balance 1094, darabkan dengan RM1.50. Okay, so daripada situ kita kira 500 darab 90 sen, 450, tambahkan dengan 500 darab RM1.20, 600, tambahkan dengan 1049 darab RM1094 darab RM1.50, dapat 1641. So tambahkan semua, you akan dapat 2691. Itu good unit. Yang rejected pula, yang rejected adalah berapa? 6 unit darabkan dengan 50 sen. So you akan dapat RM3. So RM2694. Comparekan dengan GMW. GMW adalah sebanyak 750 per week. Darabkan dengan 4 minggu, you akan dapat RM3,000. So kalau you tengok dekat sini, yang calculation ni dengan yang GMW mana lebih tinggi? So GMW, so kita akan bayar dia sebanyak RM3,000. Okay, inilah jawapan dia. Okay, so itu untuk Irwan. So bila kita tengok nak Fika punya, Fika ni gunakan time base. Dia kata bila you menggunakan time base, you kena tahu the normal working hours dulu, dan baru you boleh kira the overtime. Okay, so normal working hours adalah 40 jam per week. So kalau normal working hours 40 jam, darabkan dengan 4 minggu bersamaan dengan 160 jam, iaitu normal working hours dia. So lebih daripada itu adalah dia punya bonus. So bila kita nak kira Fika punya, kita kira dulu untuk normal working hour. So 160 jam darabkan dengan RM10, tambahkan dengan dia punya OT adalah, dia kerja 180 jam, tolak normal working hour 160 jam, darabkan dengan OT dibayar berdasarkan kepada 150% from the normal rate. Untuk memudahkan jalan kira 1.5. Okay, so dapat berapa? 160 darabkan dengan 10, dapat 1600. 1600. Okay, tambahkan dengan 20 darab 1.5. 380 jam. Okay, darab dengan RM10. Okay,
So dapat RM300. So you akan dapat RM1,900 untuk Fika. Okay. So untuk Husna pula, Husna normal working hour dia adalah 160 jam. So kira dulu untuk normal working hour 160 jam darabkan dengan RM 10 tambahkan dengan overtime dia. Overtime dia adalah dia kerja 210 kan. So dia kerja 210 jam tolakkan dengan normal working hour 160 jam. Okay. Darabkan dengan berapa? RM10 darabkan dengan 2 kali ganda sebab bila dia kerja lebih daripada 200 jam satu bulan, dia entitled untuk mendapat 200% from the normal rate. 2 kali ganda lah kan. So 1,600, 210 tolak 160 darabkan dengan 10 darabkan dengan 2. So you akan dapat RM2,600 untuk Husna. So begitulah sekiranya kita nak kira untuk gaji pekerja. Sekiranya soalan yang berkaitan dengan premium of seperti mana Disember 2018, you kena ingat premium itu adalah 1. So premium of 1.5, 1 tambah 1.5. So itu saja untuk Disember 2019. Thank you and Assalamualaikum.